A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memanjangkan umur kita, membolehkan kita untuk belajar dan meneruskan amal saleh. Islam adalah satu agama yang lengkap, ad-din, dan dia adalah satu budaya yang lengkap, cara hidup yang lengkap, millah. Kerana itu Allah menawarkan millah dan din, agama dan budaya dan cara hidup ini kepada manusia. Kerana Allah kasih mereka, Allah kasihkan kita, Allah mahu kita selamat di dunia dan akhirat. Allah menjadikan manusia dan memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Allah telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam, yakni manusia. Dan mereka itu dimudahkan bergerak, mencari kehidupan di darat dan di lautan. Dan mereka diberikan punca-punca rezeki yang baik. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan lebih daripada itu, kerana memuliakan manusia, memberikan kepada mereka satu kebebasan, walaupun terhad, walaupun kecil, tapi besar pengertiannya, yaitu kebebasan memilih pegangan, memilih agama dan memilih budaya hidup mereka sendiri. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam memilih agama. Namun telah jelas, telah terang dijelaskan tentang agama ini daripada sebarang kekeliruan. Kerana itu, terpulanglah kepada manusia, terpulanglah kepada kita untuk memilih sama ada mau mengambil Islam sebagai agama dan budaya dan cara hidup, ataupun sebaliknya. Ini kerana penjelasan dan penerangan tentang Islam sebagai satu cara hidup itu telah penjelas, telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah ditunjukkan bagaimana cara-cara untuk melaksanakan untuk menterjemahkan pegangan dan pahaman ini dalam bentuk kehidupan sehari-harian, dalam semua bentuk, dalam semua sudut kehidupan, sama ada secara persendirian, perseorangan, maupun di dalam keluarga atau masyarakat atau negara, bahkan seluruh dunia. Itulah rahmat Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua manusia, semua makhluk ni, sekiranya mereka berpegang teguh dan mengamalkan prinsip-prinsip dan panduan-panduan yang telah diberikan. Kerana itu, wajib bagi kita untuk mengetahuinya melalui pembelajaran. Belajar, menuntut ilmu, mengkaji, membaca, memahami, dan kemudiannya melaksanakan dengan baik. Telah banyak contoh-contohnya yang dijelaskan. Telah banyak ulama-ulama yang menunjukkan cara dan contoh segala amalan-amalan yang disebut sebagai al-din, cara hidup itu.
dalam peribadatannya khusus seperti dalam rukun Islam maupun di dalam bidang-bidang hidup yang lain. Bagaimana cara dan tata caranya hidup berkeluarga untuk menjadi bahagia, untuk menjadikan rumahku sebagai syurgaku di dunia. Dan bagaimana cara muamalah, yaitu berurusan dengan manusia yang lain, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan perniagaan, dalam urusan sosial, maupun urusan ekonomi, bagaimana mentadbir dan mengurus punca alam, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan dan bagaimana mentadbirkan keuntungan itu. Begitu juga dengan perhubungan yang lain dan pentadbiran negara, bahkan keseluruhan keperluan hidup manusia di atas muka bumi ini telah pun ditunjukkan di dalam pahaman dan pengajaran dan dibuktikan dalam amalan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergantung kepada kita, bergantung pada niat kita. Niat ini amatlah penting, kerana niat itulah yang akan menentukan sama ada amalan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat hendaklah semata-mata kerana mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah adalah dengan niat melakukan perkara-perkara yang Allah suruh, yang Allah sukai, yang Allah mahu kita laksanakan. Tidak boleh niat untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat akan menentukan sejauh manakah ganjaran pahala akan diperolehi daripada amalan itu. Kerana itulah soal niat ini, keikhlasan itu akan menentukan banyak manakah ganjaran yang akan diberikan. Dan keikhlasan ini hanya Allah yang tahu. Dia adalah rahsia di antara Allah dan pengamalnya, di antara orang yang melaksanakan satu amalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya mencatatkan apa amalan itu, tetapi malaikat tidak tahu sejauh manakah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amalan dengan ikhlas, bahkan sekiranya dirinya itu ikhlas, hidupnya ikhlas kerana Allah, sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, syaitan dan iblis pun tidak mampu menggodanya. Maka kalau kita mampu digoda oleh iblis dan syaitan, itu petanda bahawa amalan-amalan kita belum mencapai keikhlasan yang sebenarnya. Kerana kalau sekiranya kita ikhlas, kita akan menyerah segala amalan kita kepada Allah, memohon pertolongannya, memohon perlindungannya, memohon panduannya, dan menyerahkan pada Allah supaya menjaga amalan kita itu, supaya tidak dirosakkan oleh apapun. Kerana itulah kepentingan untuk kita menjaga niat kita, berniat dengan amalan yang baik, dan berniat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan beramal dengan amalan seperti yang ditunjukkan, yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan selamat. Selamat di dunia dan akhirat. Bukan hanya selamat di dunia, bukan hanya mendapat habuan di dunia, tetapi kedua-duanya sekali, yaitu kita mendapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi dan meneruskan hidayatnya kepada kita, supaya kita dapat beramal menjadi hambanya yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.